So kita tengok Sayyidatina Hajar alaihissalam. Diletak doket tompek yang kering kontang. Jangan cakap pasal pembangunan ummah, berdua kat situ. Berdua kat situ, orang lain tak ada. Tak ada apa yang ada. Biwadin ghairi dhi zar'in. Ditinggalkan di tompek yang kering kontang. Nak bangunkan apa? Nak bangunkan apa tuan-puan? Kita semua dah tersedia dah ni ha. Masjid ada, surau ada, cikgu ada, ustaz ada, ustazah ada. Tak yang terbangun lagi. Tak tahu nak jawab macam mana. Ini tak ada apa tuan-puan. Suami letak dekat tengah-tengah padang pasir. Biwadin ghairi dhi zar'in. Tompek yang kering kontang. Tiba-tiba tompek tu jadi hidup. Hidup tompek tu. Hidup tak hidup, tengok hari ni apa dah jadi dengan kota Makkah. Ni rasa semua dah pergi Makkah dah ni kan. Kau ada yang belum, kita doakan puan-puan semua. Ya dapat dah jadi tetamu Allah secepat mungkin insya-Allah. Nikmat itu tak dapat nak cerita dah. Sadap ambil pergi Makkah. Betul kan tuan-puan Masya-Allah. Kalau orang tak pernah pergi, mungkin dia tak rasa rindu. Sebab dia belum pernah rasa. Memanglah nak pergi, tapi dia belum dapat rindu itu. Tapi dah pergi kali pertama, ya Allah, ya. Sehari dua hari baru sampai tanah air pun dah rasa apa? Rindu. Ternampak-nampak lah. Ternampak apa perempuan? Jubah. Jangan ternampak bin Daud lah ya. Lainlah nampak ternampak-nampak Kaabah tu. Ternampak-nampak sadap ibadah dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya Allah, sadap ambil-ambil lah. Itu jadi kota Makkah sekarang. Tempat yang sangat subur, Masya Allah. Tapi kita jangan lupa, dua beranak. Ya Allah, besar hikmah tuan-puan. Allah nak suruh kita berfikir, ambil pengajaran. Seorang wanita, seorang ibu yang selalu orang kalau cakap pasal wanita ni, orang kata wanita ni lemah. Setuju ke tak setuju? Siapa setuju wanita ni lemah? Angkat tangan. Siapa tak setuju wanita ni lemah? Angkat tangan. Yang sebenarnya tuan-puan ni, ya, apa yang setuju, apa yang tak setuju ni. Dua-dua tak angkat tangan. Kalau tanya ustazah, orang tu yo-yo kata perempuan ni lemah, dah setuju. Kalau dia kata perempuan ni tak lemah, setuju ya. Ya? Kat sudut mana dah setuju perempuan ni lemah? Memang Allah jadikan perempuan seperti mana kita sekarang. Kita kena ada juga sifat lemah-lemah tu sikit. Betul tak? Lemah-lemah itulah mencantikkan kita sekarang. Cuba perempuan balikkan junjung motor suami tu. Apa kau kuat bana Timah? Takut lagi kita. Betul tak? Tapi kita semua tak terangkit. Bang tolong bang angkat ni abang. Tu tong gas tu bang. Betul tak tuan-puan? Sebab kita lemah angkat tong gas tu kan? Nampaklah lawa kita. Nampaklah kita ni minta tolong dengan suami kita. Nampaklah kita ni dilindungi oleh suami. Okey kalau orang kata perempuan ni lemah. Tapi lemah yang kita positif kan? Betul tak? Tengok, Allah tunjukkan. Okey, ada orang kata perempuan tu lemah. Tapi lemah yang bagaimana? Walaupun dia lemah lembut ya tuan-puan, ya Allah, nak duduk dengan anak kecil kat tengah-tengah padang pasir, orang kata bukan kojo lah. Ya? Bukan kojo Tapi ada satu kekuatan yang tidak mengira jantina sekarang ni. Ada sesuatu kekuatan yang bukan kisah pasal laki-laki ke, pasal perempuan ke. Kalau kekuatan itu ada, memang meletup lah tuan-puan. Tip-top lah semua. Kekuatan apa? Kekuatan iman kepada Allah. Tu Allah nak nunjuk ni seorang perempuan. Lahir kelang kabut. Ada pula bayi seorang. Ada pula kanak-kanak. Lagi kelang kelibut. Ya? Sebab dia akan menangis, dia akan lapar, dia akan takut, dia akan sejuk, dia akan panik. Lagilah kanak-kanak ni akan bereaksi. Kita kalau anak kita menangis, kita kelang kelibut tak rasa.
Yang kita tak senang hati dah. Ustazah main bawa anak kecil tuan-puan naik kapal terbang, anak sulung. Nampak bona pramugari tu macam marah agak. Ya? Dah anak kita menangis, menangis logat menangis. Pramugari asyik kata, susukan. Ya tak mau dah nyusu. Ya. Kan bagilah kan pramugari tu susu-susuan kan. Tak mau dah. Dia rimeh agak kan menangis. Kita anak kita kalau menangis dalam kapal terbang, lambas dalam api, Tuhan yang tahu hati kita rasa macam mana tuan-puan. Ya, tak senang duduk. Allah test, uji Hajar alaihissalam dengan anak kecil ni tengah lapar ni, apa nak cerita ni duduk berdua. Tapi ingat, hatinya hidup dengan iman, hatinya hidup dengan keyakinan, hidup subur kawasan tu tuan-puan. Subur. Allah jadikan jalan, Allah turunkan rezeki daripada keimanan, keyakinan, pemurahnya Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Siapa yang lapar, Allah bagi minuman, Allah bagi makanan. Siapa yang keseorangan, Allah bagi teman. Siapa yang susah, Allah mudahkan. Siapa yang sakit, Allah sembuhkan. Siapa kesempitan, Allah lapangkan. Itu jawapan Allah kepada orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan. Hari ini Mekah jadi tempat tumpuan. Ya Allah, subur tuan-puan. Rasuah segala bondo semua ada. Ya, ada. Dekat Mekah, manusia macam-macam bangsa, macam-macam bahasa berkumpul dekat tempat yang satu hari dulu, biwadin ghairi dhi zar'in. Hidup dengan apa tuan-puan? Hidup dengan iman, hidup dengan takwa, hidup dengan keyakinan kepada Allah. Subhanallah tuan-puan, ustazah percaya dan yakin kalau kita bangunkan tauhid, bangunkan iman dalam hati kita, kemudian hati pasangan kita, kemudian hati anak beranak kita, subur keluarga kita, subur keturunan kita. Nanti daripada keluarga yang subur-subur inilah, itulah sumbangan yang besar kita berikan kepada ummah. Sebab ummah ini adalah gabungan keluarga-keluarga yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan tadi. Jadi hari ini mari kita tanya diri kita sendiri, macam mana sebenarnya kita punya hati. Tuan-puan jangan tu sedih pula ya. Sedih sudah kan ya. Tanya kat diri sendiri, respon. Macam mana hati kita ni? Hidup ke tak hidup? Mati ke? Sehat ke? Sakit ke? Maka jalannya tuan-puan, perkukuhkanlah tauhid dalam hati kita masing-masing. Percaya, beriman, meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Yakin. Apa beza percaya dengan yakin? Beza boleh dilihat pada tindakan. Beza boleh dilihat pada amalan. Buat ataupun tak buat. Tahu saja itu maklumat. Ramai orang hari ni, zaman moden ni tuan-puan, zaman sains dan teknologi, zaman media sosial, apa yang kita tak tahu, tahu semua. Kadang-kadang banyak benda kita hanya boleh Google. Tapi Google tak Google, hanya menambah tahu. Iman belum tentu. Betul tak tuan-puan? Nak nambah iman macam mana? Betul-betul kita mengamalkan apa yang kita tahu. Jadi subhanallah, kalau kita ambil satu persetujuan pada petang ini, ya saya kena hidupkan hati saya. Saya kena amalkan ilmu yang saya tahu. Kadang-kadang tuan-puan, kalau kita dapat penyakit murung, penyakit resah, penyakit entahlah rasa macam ada benda tak kono. Ada tak penyakit macam tu kadang-kadang? Ada. Kadang-kadang Allah nak bagi tanda kepada kita apa dia? Ada ilmu-ilmu yang kita tidak amalkan. Kerja kita nambah pengetahuan, tapi ilmu tak kita hargai. Pengetahuan tak kita syukuri. Cara nak mensyukuri ilmu dan pengetahuan ni apa dia tuan-puan? Diamalkan. Diamalkan. Dalam buku tu macam doa dah ada. Pantang pai ceramah ya. Tolong ustazah tulis doa ni tulis ni tulis kat cik Ustazah pun dah ponek dah tulis doa dalam buku tu kan. Tak amal.
Tak amal. Kan kalau kita tengok lihat buku tu, lah dah ada dah cik dah ada. Dah ada. Maknanya apa? Tak amal. Sebab tu rasa macam baru dongar. Dah tulis kan tahun lepas. Sebab tak amal tuan-puan. Kalau tak amal, rosah kat dalam. Ni saya cakap sungguh, Ustazah rasa benda yang sama tuan-puan. Kalau tiba kan kono, lah ada ni ha. You rasa tak sadap hati ni. Nak marah jumpa orang. Jumpa orang marah. Marah jumpa orang lah tu. Macam tu. Ya ada pun dia tak kono. Padahal tak ada apa, orang tak ada buat kita. Allah nak bagi isyarat. Apa dia? Ada ilmu, banyak ilmu kamu tak amal. Ya, kamu cakap, lagilah itu lagi borek tuan-puan. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah cukup marah kamu cakap. Yo bercakap ni. Kadang-kadang takut bercakap ni tuan-puan. Takut nak semangat bercakap ni sebab apa? Yang menghati kita ada. Yang menghati kita ada. Kita sedap dalam cakap. Yang menghati, yang menilai, yang mencatat. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah cukup marah kamu cakap benda yang kamu tak buat. Sebab itu tuan-puan, amalkan. Ustazah percaya yang puan-puan tahu sudah cukup banyak. Betul kan? Nengok YouTube, nengok TV, yang pergi sendiri, pergi belajar, pagi, petang, siang, malam. Sampai tak tidur lah petang dah. Ya, kayak belajar. Kalau buku kat rumah, beg kami banyak beg. Jangan usik bang, tu beg hadis saya. Wih, hadis satu-satu beg. Yang tu beg apa pula kata suami kita? Yang tu beg usul fiqh. Lain beg, lain buku, lain pen Punya banyak tuan-puan. Tapi bila tengok kat perangai tu, macam orang tak berapa nak belajar. Anak kita confused tau. Suami kita confused. Lain lah Khotimah. Kau makin rajin Quran, makin garang lah. Makin garang. Makin rajin belajar, makin garang jadi. Itu makna tak berapa nak amal. Kita makin banyak ilmu, makin lembut tuan-puan. Ya, makin tawaduk. Kalau makin banyak ilmu, ni kita yang terbalik. Makin garang. Ya, makin nampak semua orang salah. Itu macam memberi satu isyarat hati kita tidak hidup dengan ilmu.